Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bersama saya lagi Dr. Rozani Sam Zakaria. Hari ini saya nak sambung perkongsian kita tentang isu kesihatan mental. Cuma hari ini saya nak bawa satu topik yang spesifik, iaitu tentang apa yang kita perlu lakukan sekiranya kita sudah mengetahui bahawa kita didiagnose dengan anxiety disorder. So, kita ada masalah, datang jumpa doktor, dapatkan penilaian dan doktor kata awak ni ada anxiety disorder. So, what's next? So, apa yang kita nak buat daripada situ? So, apa yang kita boleh buat untuk bantu diri kita keluar daripada masalah yang berlaku dalam proses untuk kita recover, untuk menjadi semakin sihat. So, hari ini saya nak share 10 tips. Tips yang pertama adalah get to know your illness. Kenali penyakit anda. So, now that you've experienced it, kita dah datang jumpa doktor, doktor dah put a label, dah letakkan nama pada penyakit yang kita alami. So now it's the time untuk kita belajar mengenalinya. So sebelum ni kita mungkin memusuhinya sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Sekarang kita dah tahu, so untuk kita menjinakkannya, kita perlu mengenalinya. So name it to tame it. So apa maksud get to know your illness? Adalah cuba untuk memahami apa nama penyakit ni. So kita ada anxiety yang macam mana? Panic disorder ke, generalized anxiety disorder ke, major depression with anxious distress ke. So tanya dengan doktor sekiranya tidak tahu, dan daripada situ start belajar sedikit demi sedikit mengenali kenapa dia berlaku, apa tanda-tandanya, apa yang boleh menyebabkan dia berulang. So get to know your illness, know them well. Yang kedua adalah, now that you know what are we dealing with, next is get to know the treatment. So kenali, fahami, hayati what it takes, apa yang diperlukan untuk merawat penyakit yang kita ada ini. So, belajar kenal sekiranya anda dirawat dengan ubat. So, kenal ubat ini. Tahu apa kesannya, bagaimana kita nak tahu ubat ni beri kesan atau tak, apa kesan sampingannya, macam mana kita perlu adjust dosnya dengan doktor sekiranya perlu, apa pilihan yang kita ada dalam bentuk rawatan sekiranya kita undergo psikoterapi, dan apa bentuk psikoterapi yang kita perlukan, dan apa yang diperlukan untuk kita laksana, implement apa yang kita belajar dalam psikoterapi itu dalam kehidupan. So ini benda yang kita kena tahu. Yang ketiga adalah kita perlu ada rutin self-care. Banyak orang dia serabut, diuji dengan anxiety sampai akhirnya dia mengabaikan penjagaan diri dia. So come back to reality now that you know you have illness. Look after yourself well dan jaga diri anda dengan baik. So apa maksud jaga diri anda? So rutin yang asas seperti rehat yang cukup, tidur yang cukup, makan makanan yang seimbang, exercise adalah rutin-rutin asas yang perlu ada. So beri hak kepada badan kita supaya dia membantu proses penyembuhan. Yang keempat, tadi kita cakap tentang rutin self-care. Yang keempat adalah rutin self-compassion. Kita kena ada rutin self-compassion. Self-compassion ni maksudnya adalah rutin kita memanjakan diri kita. Nah, badan kita ini dah diuji macam dengan pelbagai bebanan emosi dan fizikal dan sebagainya, maka adalah penting untuk kita ada kalanya manjakan diri kita ini. So, apa antara contoh rutin self-compassion? Yang pertama adalah jangan jadi terlalu kritikal terhadap diri kita sendiri. Dan banyak orang anxiety, kadang-kadang antara ciri yang dia ada adalah dia terlalu inginkan kesempurnaan ataupun dia terlalu menilai diri sendiri. Dan banyak pandangan-pandangan negatif itu diintroject ke dalam diri sendiri. So, ini antara benda yang kita perlu buat. Yang kedua, sekali-sekala manjakan diri kita dengan mungkin benda yang kita suka, hobi dan sebagainya. Yang ketiga adalah a lot of positive talks akan bantu kita. Positive talks dari orang lain mungkin bersifat toksik, tapi kalau kita sendiri beri dan kata-kata yang semangat dan positif kepada diri kita, insya-Allah dia antara rutin self-compassion yang baik. Yang kelima, rutin relaxation, dan ini juga penting. Antara underlying cause of anxiety adalah activation of kita punya adrenaline. So adrenaline menyebabkan kita sentiasa rasa cemas, agitated, sentiasa rasa tak tenteram. So cari aktiviti-aktiviti dan rutin-rutin yang bantu kita untuk bertenang. Deep breathing, mindfulness, distraction, arts, journaling, menurut ke alam. Apa juga aktiviti yang bantu kita untuk bertenang, jadikan dia sebahagian daripada rutin.
Yang keenam, kenal pasti apa dia punya trigger. Apa trigger untuk kita punya penyakit ni. Contoh mungkin trigger kita kalau kita tak cukup tidur, trigger kita kalau kita jumpa individu X, Y and Z, atau trigger kita adalah kalau kita tengok certain news dan sebagainya. Trigger kita mungkin bila kita confront somebody dalam real life dan sebagainya. So identify this trigger so that kita tahu apa yang kita nak buat untuk elakkan. So that brings us to number 7, iaitu avoid triggering situations. So elakkan suasana-suasana, keadaan-keadaan atau apa juga yang boleh menyumbang kepada trigger. Saya ambil satu contoh. Antara kesukaan orang yang ada anxiety adalah dia suka mencari reassurance. Reassurance ni maksudnya apa? Dia pergi tanya kat social media, aku ni ada sakit kepala, ada tak orang lain macam ni juga? Ada tak orang lain sakit dada macam aku juga? Ada tak orang lain rasa denyut dekat kening macam aku juga? So, benda-benda ni semua dia akan escalate. Bila orang lain cerita pula masalah dia, orang lain cerita pula masalah dia, akan buat kita punya sakit tu makin lama makin teruk. So, avoid and social media. Sekiranya social media itu bagi kita menjadi pencetus kepada kita punya masalah. Yang ke-8 juga penting, iaitu acceptance. Dan selagi kita dalam fasa denial, aku sebenarnya tak sakit, doktor tu salah, aku sebenarnya bukan ada anxiety dan sebagainya, selagi tu susah untuk kita menerima apa yang sebenarnya baik untuk kita. So acceptance, atau dalam bahasa mudahnya redha, dengan ujian yang Allah bagi ini sebenarnya antara fasa untuk kita sembuh. So menerima bukan bermaksud pasrah, tapi redha itu maksudnya kita tak menipu diri sendiri dengan merasakan kita sebenarnya sihat, kita sebenarnya tak perlukan bantuan dan sebagainya. Yang ke-9, build support system. Bina support system. Bina sistem sokongan untuk bantu kita. Dan kalau ada pasangan, berterus terang dengan pasangan supaya pasangan boleh membantu kita. Keluarga, kawan baik, majikan, siapa saja yang kita rasa perlu kita includekan dalam kita punya support system. So get to know them so that they will be able untuk get them to know kita punya problem, so that they will be able to be part of kita punya solution. Dan akhir sekali yang ke-10 ialah redirect, alihkan, channelkan kita punya kerisauan, kita punya kebimbangan, kita punya anxiety kepada something yang more meaningful and more productive. So ada orang contohnya dia ada anxiety, tapi dia channelkan anxiety dia tu dengan buat tugasan-tugasan sukarelawan contohnya, ataupun dia berkongsi dengan orang lain, dia share the problem, they help out other people, dia buat kerja-kerja kebajikan, whatever that is. Bila kita redirect, insyaAllah positive energy yang kita dapat daripada activities yang kita buat itu akan replace the negative energy yang datang daripada all the kerisauan, kebimbangan yang kita ada. So, remember 10 tips ini, insyaAllah kalau kita apply dalam kehidupan, dia akan membantu dalam proses recovery kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jangan lupa terus berkongsi, follow perkongsian saya di channel Dr. Zazam Zakaria dan juga di Facebook dan Twitter saya.